العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ikhwan al-muslimin muslimat sidang jemaah mati Allah Taala, pertama-tamanya malah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana malam ni sekali lagi Allah Taala menggambarkan kepada kita. Allah Ta'ala masih sayang, masih kasih dan masih mengingati kita. Dan nama kita masih dalam senarai Allah Ta'ala. Sebab itulah kita menjadi duyufullah, duyufur Rahman pada malam ni. Menjadi tetamu Allah Ta'ala. Sebab apa? Pasal kita mari masjid ni, masjid rumah Allah Ta'ala. Masjid bukan rumah Tok Imam, bukan hak Tok Imam. Masjid bukan rumah Tok Bila, bukan hak Tok Bila. Masjid bukan hak Tok Siok dan bukan milik Tok Siok. Dan bukan hak jawatan kuasa. Bukan milik siapa-siapa. Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok, jawatan kuasa ialah orang yang mengurus rumah Allah. Orang yang telurus rumah Allah Ta'ala. Dan Tuan ampunya rumah ni ialah Allah Ta'ala. Dan bila Allah Ta'ala yang ampunya rumah ni, sudah tentu dia lah jemput kita ni. Dia tekan jemput kita. Dia lah panggil kita. Pasal apa? Pasal dia masih lagi ada rasa sayang, kasih, kesian kita. Pasal dia tahu kita ni dosa banyak. Kita dosa banyak. Aku share kamu, takut kamu mati nanti bawa dosa banyak telajuk jumpa aku. Aku boleh aku nak suruh biar menjumpa aku dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mentaksir dah aku seru dengan keadaan jiwa yang tenang. Siapa dia jiwa yang tenang? Orang yang tak ada dosa lah. Orang yang bawa dosa sikit. Sebab tu aku share kamu, aku sayang kamu, aku bagi peluang keemasan kepadamu. Selagi mu ada hayat ni, sebelum aku mati mu, marilah rumah aku. Mari rumah aku. Mu ulang-ulang mari rumah aku, banyak aku gugurkan dosa mu. Mu pun tahu kan, mu raja dengar orang ngajar. Selangkah mu mari rumah aku, berapa banyak aku gugur dosa mu. Kira lah daripada rumah mu sampai ke rumah aku ni berapa. Dan bukan setakat mu mari saja, mu klik pun aku gugur juga dosa. Aku bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku bersifat dengan Ar-Rahman. Ya, pemurah. Mu nak pala banyak mana aku beri. Sehingga kan mu mandi nak mari rumah aku ni, pak aku tulis dah dosa pala. Setiap titik-titik air yang gugur kerana mu mandi tu pak nak gimana? Nak pergi rumah aku. Nak mari rumah aku. Aku gugurkan dosa mu. Mu yang tak khabar. Mu pakai pakaian dan bagai-bagai lagi. Aku kira belaka tu. Aku kira. Pakai baju nak gimana? Pakai kain nak gimana? Nak pergi rumah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala panggil. Mu jalan. Wa imam mu bawa kenderaan setiap titik minyak yang mu berikan untuk kenderaan mu nak mari rumah aku tu. Mu yang tak nampak. Aku kira belaka tu. Aku kira belaka. Faman ya'mal mithqala sarratin khairan yarah. Mutasawusing lah. Aku janji dah ke. Walaupun sebesar Zahra, aku kira. Aku kira. Tapi sebaliknya, wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Hak alik tu pun aku kira juga walaupun sebesar Zahra. Nak raya aku ni maha adil, gitulah. Nak raya aku ni maha adil. Cuma mung ya, perasa atau tak perasa. Cuma mu ya merasai di mulut, tak sapa di hati. Bahawasanya aku ni bersifat maha adil. Mudah nampak bila habis kerana nak mari rumah aku, bila habis kerana agama aku, bila habis kerana sesuatu untuk aku, mu berasa suatu kerugian. Mu berasa. Pasal mu tidak menebusi tentang aku maha adil. Aku maha adil, aku tidak berlalu dengan begitu saja hak mu buat.
Mu patut syukur pada aku kerana aku masih sayang kemung lagi, sayang kemung, ingat kemung, kasih kemung. Kalau aku mati kamu dalam keadaan mu berdosa gitu, jak daripada muda sampai tua, tak hingga-hingga lagi, tak khabar-khabar lagi, tak reti-reti lagi, tak bereti-reti lagi. Berapa ramai kamu tengok? Aku biarkan mereka begitu. Mu ni nak yakwi, alhamdulillah. Masih ada lagi aku rasa saya kasih dan aku share kamu. Bapa? Pasal mu duk minta semacam dengan aku. Husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mu minta semacam nak mati comel, nak mati comel, nak mati comel. Aku kata dah mati comel, mari hidup aku lah. Pasal tak ada lah tempat yang paling comel sekali atas muka bumi, rumah aku. Tempat yang paling aku benci sekali, pasar, Kedah. Tapi nampak mu hunggah lah kau tu, ramah pada hunggah lah kau ni. Mu minta nak mati comel. Mu ni homo mati dah, homo mati dah. Mu diambang kematian dah. Tak mikir lagi. Kau mu berasa mu ni muda lagi ke? Mu berasa lama mati lagi ke? Kau mu berasa kuan? Apa? Pasal mu berasa mu segar, tak ada nyakit kau tu, tak ada nyakit kau. Mu ingat mati tu kerana kenyakit tu. Tak, kerana habis homo. Habis nyawa mati tu bukan kerana sakit. Ramai orang sakit tu. Hak je nunggu segar mati dulu. Tak tengok ke? Allahu Rabbi ya Karim. Patut mu kena bersyukurlah aku saya lagi kemung ni. Jangan widah siapa, namamu aku delete. Dan namamu tak ada senarai di sisi aku, nyanyilah kamu. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Bila dia aku pekok, aku tuli, aku buta, pasal lah ngaji setengah jam sebelum masuk waktu pun. Belah setara mana pun. Belah setara mana pun. Wak marilah Tok Bila. Sorok setara mana pun. Mu duduk lagu tu juga. Apa? Pasal aku sudah tuli dan pekok ke. Aku buta dah matamu. Orang duduk jujuk. Enggak. Traffic light merah. Burung langgar lagi. Apa? Pasal takut tak ada waktu. Takut masbuk. Takut muafiq. Gitu sekali ya Allah. Mu boleh relax lah. Mu tak dengar ke apa? Jauh kau dengan rumahmu. Duduk kiri kanan, belakang depan rumah aku. Tapi bila dia aku tulimu, butamu, gitulah keadaan. Sebab itu bila kita menyedari hakikat ini, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, kita amat-amat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan kesibukan harian kita. Hak mari ni bukan tak ada kerja belakang. Sebut nama orang ni ada kerja belakang. Ada urusan belakang. Sikit banyak bab lain. Tapi oleh kerana kita meletakkan, aku ni ke mana-mana pun dengan umur aku wajib, aku kena pergi masjid. Aku boleh tolak tepi kiri kanan kerja-kerja. Bukan orang main masjid, dia mau boleh pergi lah, kita nak kerja lah mana. Jangan tuan-tuan. Malah orang mari ni lebih banyak lagi urusan daripada kita. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala bagi satu ni'mat, yang nama ni'mat itu iaitu ni'mat lapang. Nikmat lapang. Mung Allah Ta'ala tak bagi nikmat lapang. Sebab tu tak cukup 24 jam. Tak cukup. Dia buat muda sampai ketua mencari secari-cari. Dia secara tu. Tak kalau cukup. Sebab apa? Allah Ta'ala tidak bagi padamu nikmat itu. Aku tu hari 24 jam juga. Tapi aku boleh jadualkan zuhur, asar, maghrib, isya. Aku mari dengan orang ngajar. Subuh aku mari. Aku 24 jam pemu juga. Dan hakmu miliki, aku miliki juga. Mungkin lebih aku padamu, tapi tak bolehlah nak mendakwa lagu tu. Pasal apa? Pasal Alhamdulillah Tuhan bagi nikmat, nama dia nikmat lapang. Jangan bidah siapa aku sibuk pun. Lama ke lah kau tua, kau sibuk, lah tua, kau sibuk, lah tua, lah kau sibuk. Nyanyi pun nak yakwi. Oh kata mati beragai gitu.
Mati beragai gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memahami hakikat yang demikian, kita ni sebagai tetamu Allah, syukur alhamdulillah. Allah Taala bagi lagi peluang keemasan pada kita. Ya mukallibal qulub sabit qulubuna ala dinik wa ala ta'atik. Wahai pembalik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau malam ni mau pilih aku ya Allah, pilihlah aku sokmo ya Allah sehingga ke akhir hayat aku. Insya-Allah aku tak say mati dengan tak molek ya Allah. Dah menjanji dah kan, mati yang paling comel sekali ialah mati di antara ciri-cirinya ialah ketika beribadat kepadamu. Mari masjid pada adat, pada urufnya tentu mari nak buat ibadat. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk sama-sama kita renungi pada malam ini, kita lihat satu kitab yang bernama Al-Mawa'izul Badi'. Kita Al-Mawa'izul Badi'ah ni yang mau baca serata-rata lah. Mau syukur baca kitab. Pasal kitab berkaitan dengan dia menilik diri kita sendiri. Dia menilik diri kita. Sebelum pada ni kita banyak tilik orang. Tapi Mawa'izul Badi'ah dia mengajar supaya kita tengok diri kita secara mana. Kita Al-Mawa'izul Badi'ah dia di belakang. Depan tu kitab Muhimmah. Kitab Muhimmah ni berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Di antara kitab untuk belajar jadi isteri yang solihah, dan salah satu daripada kitabnya ialah kitab Muhimmah. Kitab Muhimmah ni yang membaca di Masjid Jacob Panji, Masjid Ad-Dari sudah khatam, Masjid Aisyah, Kutlana dan beberapa masjid lain lagi lah. Pasal dia dah. Orang Tino ni dia jadi isteri, dia pandang dengar je. Dia pandang dengar, dia tengok pesen tu dia jadi isteri. Oh dia pun tiru lagu tu. Dia tengok umur dia tengok jira-jira tangga dia tengok kakak dia gapo. Oh lagu tu jadi bini. Dia pun turut gitulah. Kalau pesen umur dia berhijrah kau kaya dia tu, oh lagu tu dia kau juga. Atau mak dia pula, mula mak dia besar pula. Menjangan muka kat orang jatuh. Nikah seksok menjangan muka. Orang jatuh tak boleh muka. Kau tengok ayahmu, kan perik kau mak dia. Anak kata, oh lagu tu. Tak dosa kamu. Hari raya ada kan. Hari raya, minta maaf lah. Mak begitu. Bunyi rekek dia. Kenapa? Bila tengok kita Al-Muhimmah, Masya Allah. Langitnya, buminya, Nabi kata. Nak cari lelaki yang soleh, seorang kau ramai lelaki soleh. Tetapi nak cari seorang perempuan isteri yang solehah payah. Seorang Nabi kata nak cari saya. Tahulah Nabi kata gitu, hamba tak tahulah. Tanya orang-orang alim lagi lah pada hamba. Sebab itu syarat orang Tino dalam kitab Muhimmah ni, dia beri 4 syarat dalam kitab. Dalam hadis Nabi lah. Orang Tino nak masuk syurga 4 syarat ya. Banding orang jatuh banyak syarat pun kita ni nak main-main. Tak onyok kita ni. Pok dia 4. Apa tu hari 4 ya dia? Pasal 4 tu pun tak erat dah. Pasal pokok dia lemah. Mulut yang lebihnya. Nah ya. Allah Ta'ala maha mengetahui lah. Pasal Allah Ta'ala yang ciptakan kita. Yang jadikan manusia. Tak ada nak ogah lah, tak terkali lah merusak kita. Dia nak main-main. Allah Ta'ala beri 4 syarat pun. Syarat yang pertama, semaya 5 waktu. Semaya dah. Tapi kita tanya pula, semaya kita ni berkualiti atau tidak? Ikut piayawan yang Allah Ta'ala nak atau tidak? Ikut SOP ke tidak? Semaya kita tu asan ke tidak? Comelot ke tidak? Semaya di awal waktu, afdal-afdalnya. Semaya Jumaat, dia petikakan, orang Tino tak patut Jumaat. Duduk suah hadapan.
Semaya pula jemaah semaya di masjid. Lepas tu kita di Kelantan, kita orang Tino ramai semaya Kelantan. Banding dengan lain, tak sekira lah kita Kelantan. Bapa jadi gitu. Pasal ulama-ulama, tok guru kita di Kelantan, dia ada nas-nas yang menunjukkan orang Tino boleh mari semaya. Pondok Sungai Diri, orang Tino semaya. Tak lewat dari mulut, tok guru haji ramai lagi. No ya. Tapi waktu mengucap dengan dia tak sih, dia royak lah. Orang Cina tak wajib. Orang Cina wajib Iyamo, Kebimo, Maide, atau wajib kan, pasal malam. Main sejid tak boleh. Bapa mendatangkan fitnah. Itu lah, demo hal itu. Itu demo. Bapa naik ke fitu ni, pas lalu ke depan tikmel sikit. Gelenyah dia bagi. Turun fitu demo. Tengok, nampak betul. No ya, fitnah ke dia. Kamu perasa, terimeh tak sisi. Kasih pun belok, bujang pun pecuh. Jerit dengan sokor pun serupa. Ada fitnah. No ya. Cara yang pertama, semaya 5 waktu. Reka-reka bukan nak ngajak waktu malam ni. Pok kita nanti tunggu dah tu. Boleh poin malam ni, baik makmum. No ya. Kelik suku malam ni. Syarat yang kedua orang Tino nak semaya apa ni nak masuk syurga, puasa Ramadan. Oh, tak semaya labak pahala banyak dia pada kita. Sebab pasal tiap-tiap hari dia menyediakan jaudah untuk dia buka puasa. Kita berapa orang ada dalam rumah? 5 ni. Dia soal saya, gula 14 kara pun. Kita. Enggak kita puasa, kan letih. Duk tidur selebih perbuatan kita balik ke kursi. Amok ya amok lah. Nah ya. Siapa bini kata dah makan nak asal lemuk kan? Gi ambil nyo lah ke apa begini. Allah dia enggak mau kita puasa kan nak gitu. Lah kali dia rukahnya, dia belahnya, dia kukunya, dia rukahnya. Tapi pakai tangga lah. Puasa lebih dia. Tapi pahala puasa dia tu habis. Dalam kuali, dalam puyuk. Belah-belah goreng, belah-belah ngepek. Ada hak tua rumah ni, tak boleh nak agak sikit rambut. Nak nak begitu. Belah-belah goreng, nak begitu. Siapa dekat nak ngedek pun. Habis itu pahala nak ya. Nak ya. Nama wayak rumah hamba demo ni enggak. Bagus-bagus lah. Mesti pun balik tabi kata, bini dia tu, bini dia tu, bini dia tu. Mau biasa ngajar rutin gitu. Tu bini dia tidur ayat tu. Bini kita dok gitu, kita dok gitu. Nak gitu. Kita tidur untuk laki kita masuk. Lagi hebat ayat ni. Syarat yang ketiga rutin nak masuk syurga tutup aurat. Nah, tengok. Panah Nah ya. Atas masjid tengok. Oh, Allah. Ayat wih. Nyapu siapa depan rumah dan tak ada situ dok. Lepas tu dia turun baju saiz L, body dia saiz XL bayar. Betul Allah. Nak kau tak ada tu. Ngelah sekali. Allah Taala tunggu kami. Syarat artinya nak masuk syurga taat ke suami. Nabi kakak. Dia boleh taat pada Allah Ta'ala, tapi taat ke suami belum tentu. Buka kitab Muhammad, baru dia mau tahu. Rupa-rupanya selama kening, duk niti atas benda yang kemurkaan Allah Ta'ala sama. Ya. Sehingga kamu mengajar kita ni satu peringkat, orang Tino naik nak maruh kamu. Masa orang Cina belakang salah. Orang Cina salah belakang. Jadi orang jatuh tu masuk syurga belakang. Apa gitu main ngajar orang tua nak ayat. Tobik nak ayat. Jadi popok kita ni nak belakang lah. Gitu. Mujur tak ambil kita kelik dia. Ayat. Enggak amu pun ayat ada orang jatuh belakang tu lagi tak habis lagi ke baca. Ingat popok kita ya. Nak gitu. Main ngajar orang tua main ayat. Ngopok dia penuh, ngopok begini jawab. Kita gerai juga, saya pegak perang apa budak-budak. Biarnya dosa lah. Bercit lajuk, saya pegak. Tolu lajuk kata. Jawab apa dia nak jawab. Tu balik tu nak tengok. Tapi yang tidak mengajar tu lah.
Baik. Nak tengok kita Al-Mawaisul Badi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ku mulai kitab ini dengan Allah yang amat murah pada memberi rezeki akan segala hamba-Nya yang mukmin dan kafir dalam negeri dunia ini. Lagi yang amat mengasihani akan segala hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Pengarang kitab ni dia memulakan dengan sifat Allah Ta'ala iaitu bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Rahman iaitu Allah Ta'ala sifat pemurah. Allah Ta'ala muntak semaya kau, muntak mari masjid kau, muntak puasa kau, muntak apa dia, hatta mung tidak Islam kafir pun aku beri juga. Baca sudah hati. Sudah hati. Dia sudah hati dah. Kalau banding orang masjid senang kau. Wah. Ya. Bapak masjid juga. Kalau bapak kau tak panggil makan kanggar. Tak apa. Kau tahu kan ni nak pergi. Kecil gitu. Nampak pergi masjid ke apa begini pun nampak susah semasa. Dia berani Tuhan tahu. Kita tak pergi pun dah kita ikhlas dengan Allah Ta'ala. Dia pergi masjid pun Tuhan tahu kakak dalam dia. Tersusuk berani Tuhan tahu. Ini main tuan-tuan. Pasal dia confuse sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala. Tuan-tuan. Selalu macam contoh. Anak-anak kita ni ada 5 orang, 7 orang. Pada takdir waliyazubillahi min salik kita tu jauh lah contoh. Dalam ramai-ramai ada juga seorang dua hok super juk amat juk. No ya. Tapi bila sampai raya kita beli juga baju raya dia. Seperti kota yang makan kita panggil juga makan. Pasal dia anak kita. Dia anak kita. Kalau kita sebagai ibu bapa tak beri, siapa lagi? Kalau kita sebagai ibu bapa tak beli pakaian dia sampai lagi. Tetapi dalam hati Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Aku beri kerana nak melepaskan tugas tanggungjawab aku sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapa. Jangan ingat kau bila aku makan, kamu minum, kamu pakai, kamu gapo nak nak aku beli belakang supaya lain-lain tu mu berasa serupa. Tak. Pasal atas dasar mu ni anak aku. Tapi sifat Ar-Rahim kasih sayang. Boleh berlawak tuan-tuan. Boleh. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang sifat Ar-Rahman aku beri. Walaupun melanggar hukum aku, kafir, kering-kering, aku beri. Tapi sifat Ar-Rahim, akhirat aku tak beri kamu. Aku tak akan beri kamu. Alakah butuhnya mu dia dunia, sifat Ar-Rahman pun boleh. Akhirat sifat Ar-Rahim pun boleh. Dan di dunia tu boleh dua-dua. Ar-Rahman, Ar-Rahim tu sifat tu boleh. Allahu Rabbi ya Karim. Mana dia? Boleh segala-gala yang aku nak berikan di dunia. Gapo dia di dunia orang nak harta, nak kesenangan, nak kaya, nak apa ni selesa, nak batu, nak kau ni aku di belakang kamu. Tapi dalam keadaan aku kamu tidak lupa. Mu tidak lupa. Mu masih kenal lagi tangga masjid, mu masih kenal lagi Jumaat, mu masih kenal lagi 5 waktu, mu masih kenal kau ni lagi aku suruh. Allah kabrutunya mu. Kenapa? Kerana mu dapat Ar-Rahman dan Ar-Rahim aku. Nampak? Ada tak orang lagu ni? Masya Allah, ramah tuan-tuan. Ramah. Oh dia tu, orang kaya tu sat tu. Masjid ni dia, banyaknya 90% dia.
Naik gua besar tu tak nak gitu. Cawangnya banyak ke apa gini gitu. Hari tu masjid nak beli tanah kubur 900,000. Masjid tak kut piti. Dia nama. Dia pun. Cuba tuan-tuan bayangkan masjid Cekok Panji. Tanah sebelah masjid Cekok Panji tu. Dua tanah nak jual 400,000. Tok Imam tua dia dengan Tok Imam muda bincang-bincang. Dia kata jawatan kuasa. Dapat keputusan apa dia kata. Tak boleh beli, nak cari mana 400,000. Nak beli mana, nak cari mana 400,000. Nak ya. Tok Imam muda kata, Allah rugilah Tok Imam. Dia ayat Tok Imam tua, rugilah dia kata. Tanah tu sebelah masjid betul-betul. Kita boleh buat parking, boleh buat garaj ke apa. Betul-betul tepik. Dalam keadaan lagu tu muslimin muslimat semua duduk dalam 2-3 bulan, marilah wakil daripada malih agama Islam Kelantan. Mari jumpa dengan Tok Imam, dia kata Tok Imam, ada orang wakaf tanah. Ada orang wakaf tanah. Orang mati dia klik dua Tok Imam. Ada hamba Allah Ta'ala tolong bayar tanah tu dan dia wakaf kepada masjid, dia pergi ke Maid. Tidak setahu. Gak Tok Imam ni ada lain dengan Maid ke apa. Risik tanya, akhir sekali tahu dah. Bukan orang jauh, orang sebelah masjid tu. Dia infakkan, dia wakaf. Dah kalau setahun ni lah orang tu, Masya Allah di sisi Allah Ta'ala. Pada uruf, pada adatnya, boleh katakan lagu mana tak tahu. Boleh bayarlah insya Allah. Masa duk ketika lah, ikhlas tak ikhlas, nak nyanyi ada kita, lagu tu selalu lah. Ayat ni. Waktu dia payah nak pergi ke orang tu. Duk main ikhlas tak ikhlas, ikhlas tak ikhlas, ikhlas tak ikhlas. Ikhlas kali tak bunyi. Ayat ni. Tak sedap ketika ke. Ambo jalan kata muslimin muslimat semua. Tok Imam muda-muda dia berkongsi. Ambo kata tak apa, terima kasih. Terima kasih. Ambo tolong jaga benda yang baik. Tak ada royalty untuk ambo ke komisen, tak ada. Cuma jadi sebagai motivasi kepada masjid-masjid lain, kepada masyarakat lain, kalau dia orang dah buat dah, alhamdulillah. Masjid pakai kalung gitu juga. 300,000 betul-betul tanah tepat. Nak parking sikit kan. Tok Imam Ibrahim Mulut, dua beradik. Tok Imam pakai kalung dua beradik, dua-dua lapis. Ibrahim Mulut, dia tak kuasa tak usih beli dah. Dari mana pitih 300,000. Tuan nak dalam sebulan dua. Tapi Tok Imam muda tercekah hati. Allahu Rabbi ya kati. Dia ayat kata kuasa insya-Allah, jangan gaduh tolak, jangan gaduh tolak. Jangan gaduh tolak. InsyaAllah. Bila kita niat lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala, untuk agama Allah insyaAllah. Dia pun lancarlah sumbangan, tabung dan bagai-bagai lagi yang apa gini. Masya Allah. Dalam jangka masa 2 bulan dia boleh kutip 300,000. Tuan-tuan, hamba royak ni, ini ada live ni. Ada live. Tuan-tuan boleh ditanya khabar hamba royak. Masjid Bakar Kalung, Masjid Cekok Panji dan masjid-masjid yang lain pun. Allahu Rabbi ya Karim. Masjid demo ni tuan-tuan yang dimati Allah Ta'ala. Hamba dipahamkan nak beli tanah untuk tanah kubur. Untuk tanah kubur dengan nilai 900,000. Berhampiran dengan kubur ada dah. Kubur ada dah tu orang wakaf ke tanah. Sekarang ni hamba tanya hamba, tuan-tuan tanya tuan-tuan. Mana share aku dalam tanah kubur tu? Kau akunya orang bubuh oleh kubur saja, tapi share aku ke? Maka oleh kerana inisiatif jatuh kuasa, maka dia menjualkan satu kaki 50 riyal. 50 riyal sekarang. Maknanya untuk seorang mati tu memerlukan 1,200 lebih kurang. Berapa orang menyumbang 50 riyal untuk cukup 1,200. Andainya kalaulah ini menjadi sedekah jariah aku, ya Allah, Allahu Rabbi ya Karim. 25 riyal untuk mak aku, 25 riyal untuk ayah aku. Aku sedekahkan jariah untuk ibu bapa aku. Bukan tiap-tiap bulan. Bukan tiap-tiap bulan.
Dan sekarang ini saya dipahamkan masjid ni sudah link dengan MAIK. Dan MAIK sudah memberi kebenaran untuk mengutip derma ni. Ini menunjukkan bahawasanya MAIK mengalu-ngalukan masjid yang ada inisiatif sendiri untuk bergerak dalam tanah kubur dan membesarkan masjid. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia sampai sini Allah Taala uji kali kita. Selepas berdengar ucap, kita puasa. Dan kita semaya. Sudah kita semaya, kita puasa. Bung sampai tiga, Allah Taala teh dengan hari itu. Semaya kita nampak. Puasa kita nampak. Zakat kita nampak habis hak kita. Kita nampak habis hak kita. Pasal kita bui, kita rasa tak ada pulang ni. Allah teteh lalu. Allah Ta'ala teh selalu dengan zakat. Sebab itu Allah Ta'ala bila sebut buat semaya, mesti dia kapuh dengan hal itu. Aqimus salah wa atus zakat. Sebutlah ayat Quran mana pun bila sebut buat semaya, mesti dia sebut buat hal itu. Pasal dia tahu dia, kalau semaya yang betul-betul berkualiti akan melahirkan rasa nak keluar zakat. Mu tidak pasal nyaya, pasal ini bukan milikmu. Allah Ta'ala nak teh, Allah Ta'ala beri hak itu. Aku nak tengok mu berasa hakmu ke ataupun mu berasa hak milik aku sebenarnya. Sebab itu aku teh dengan zakat. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Betul, memberi warakmu, mengangkat lambungnya, bangun semaya tahajud, berdoa semaya malam, bahkan nak rak. Betul. Tapi Allah Ta'ala tak ujung. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Aku beri kemung rezeki, adakah mu memanfaatkan rezekimu? Aku nak tengok sekarang mana. Kadang mu nak bangun malam supaya tahajud dan bagai-bagainya. Tak. Tapi nak tengok ada khasiat kualiti tak semayangmu, amal ibadahmu. Maka mu lihat, mu nyaya ke tak. Kalau mu masih lagi sayang kata tu, artinya mu menjadi merasai milikmu bukan milikku. Muslimin muslimat yang mati Allah Ta'ala. Di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila wafat Nabi SAW, wafat. Tak si bayar zakat. Ada di kalangan mereka tak si bayar zakat. Rupa-rupanya waktu Nabi tengok dia bayar kerana terpaksa. Tidak mari daripada hati kecil bahawasanya ini adalah perintah Allah. Dia tak rasa. Sebab itu bila Nabi wafat, dia sudah rasa tak ada zakat. Tak malu Allah. Rupa-rupanya dia keluar zakat itu adalah kerana terpaksa. Bukan redha Allah, nak cari redha Allah. Langsunglah di antara satu golongan tak setua zakat. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengisytiharkan perang pada orang tak setua zakat. Sebab itu khutbah jemaah hari ini kita tengok di ujung tu. Mesti sebut buat masalah zakat dan sebaik-baiknya berzakat dengan MAIK. Kepahaman kita nak ya tuan-tuan. Kita berasa kita keluar sendiri lagi. Kadang-kadang kita keluar kepada orang yang tidak sepatutnya. Pasal kita tidak mengenali orang itu sebenarnya siapa dia. Kadang-kadang pura-pura aja dia, tetapi hakikatnya situ ada tanah. Tetapi Majlis Agama Islam Kelantan, dia sudah seleksi, sudah turun kawan dia. Tengok, kalau sungguh dia ni masuk dalam fakir miskin. Dan bukan setakat untuk fakir miskin saja, malah melebihi lagi orang nak menuntut ilmu. Asnaf yang sayugianya dia bagi.
Satu agensi yang bertanggungjawab untuk menguruskan benda itu. Selamat kita tuan-tuan. Selamat kita. Kita kecek bodoh lah, kita kecek bodoh, kita bodoh. Pada takdir kat Allah Ta'ala saya esok tanya. Mau keluar ada zakat? Keluar ada. Keluar siapa? Keluar ke Majlis Agama Islam Kelantan. Dialah yang menentukan. Andainya kalau dia punya tetap, dia jawab. Sebab kami duduk di Kelantan, itu dia. Siapa lagi? Kalau buat masalah hukum akam dalam negeri, itu penting. Dia bagi kira dia. Orang yang menerima amanah sedemikian rupa. Sebab itu dia orang ni nak keluarkan satu fatwa, nak keluarkan satu benda, nak buat apa begini. Dia orang mungkin pakai main pala sorang. Musyawarah. Teliti. Kita ya tuan-tuan. Nah, oh ya. Sebab itu dia menyarankan supaya kita keluarkan zakat kepada maik kerana satu agensi yang bertanggungjawab untuk menguruskan benda itu. Tapi oleh kerana kita tengok ada kepincangan sikit sebanyak, ada lompong-lompong kesilapan sikit sebanyak, hak ni kita besar. Hak ni kita besar. Ini nak yakwi perangai buat kita. Patutnya kita menyarankan secara terhormat. Bukan kita nak sebar. Kalau kita sendiri, orang Islam juga nak meruntuhkan agensi, institusi yang menguruskan kita, tak payah kita tak. Kalau kita tak percaya dengan Majlis Agama Islam Kelantan, kita nak cuba kita sendiri. Hura-hara tuan-tuan ayat. Sebab itu kita kena peka dan kita kena teliti betul-betul sesuatu benda kita nak kecek. Bila pun sabar dekat piti, buat zakat, kita mula nak tanya saja. Amo contohkan dalam kuliah-kuliah hamba kan. Amo kata padu takdir lah. Cikgu daripada Terengganu mari ngajar sin. Soklami. Bini dia mengandung pas beranak. Habis hedah. Habis patah dia nak cari orang ngasuh. Cari orang ngasuh. Tanya-tanya khabar, betul lah bini tu email contohnya ni. Sanggup. Ngasuh lah bini tu email sekali lah, kadang ngasuh lah. Dah, aku sekali daripada meruh lagi tu email pego budak. Bini tu email pego budak. Naik dia satu pun, siapa panggil abah, sambil mama pangkom tu email dengan bini dia. Tu email saya bagai nak erat. Mih sepanak sendiri. Budak-budak tu pun kalau petang cikgu nak mari ambil tak siklik nak duduk dengan abah dengan mama. Tidur malam berapa. Siapa naik dekat tel pun begitu juga. Nampak gaya tu macam dia kasih ke tu email dengan bini dia daripada mokpok dia sendiri. Lah cikgu tu pun terima surat boleh balik kampung mengajar di Terengganu. Cikgu tu nak mari ambil anak dia. Bukan anak TM, bukan anak bini TM. TM kata jangan ambil. Ambil katok ni. Kau pego jak mego. Siapa malam kau tak tidur jaga dia demi. Dia mau sedap ah. Macam mana dia TM kata. Ambil naik ya, kau tadi. Cikgu kata, TM, khabar kau anak ambo tu. Cara khabar tak khabar. Ikut nak jadi. Last kali siapa di mahkamah? Siapa dia mahkamah? Apa akan jadi? Benar tu email kau, benar cikgu. Nak tak nak, email kena pergi. Bukan nak cikgu tu. Ngas tu. Tapi tu email berasa hak dia. Begitu juga harta yang Allah Ta'ala beri kita. Aku suruh mengasuh yang harta. Tak kena tengok ni saya secara mana. Pun bila aku suruh keluar zakat, muftika ke? Ataupun tidak apa dalam hatimu terdetik rugi. Masya Allah. Silap banyak mong. Silap banyak. Minta maaf Tim. Silap banyak Tim. Habis orang kata kecek. Tim tak malu. Anak-anak ganuk. Dia macam warna-warna. Gu pun expired. Contoh Tim minta maaf dah ni. Ni kelip balah gagah nak kata.
Nak ya. Kita pun gitu juga nak yang ni. Betul tanya kalau zakat ke apa. Sebab itu ada satu kedai nak ya tuan-tuan. Kedai Tuan Haji yang malah sebut dah. Dia tulis, dia buat banner luar kedai dia tu. Membelilah di kedai yang keluar zakat. Nampak? Dia boleh tulis, membelilah di kedai yang keluar zakat. Mungkin ada kedai yang tidak keluar zakat. Tapi dia nak ayat, dia nak topik zakat. Tolonglah, Allah Ta'ala akan tambahkan lagi. Sebab itu zakat ni subuh. Supaya kita pergi binatang. Kita pergi makan. Kopsa. Akhir sekali kita boleh hasil dia. Taklah sembelih daging banyak. Pokok gitu juga. Bubuh baju. Suburkan. Akhir sekali kita dapat hasil. Waktu kita nampak. Tetapi zakat kita suburkan dengan keluar zakat. Kita tak nampak. Allah Ta'ala akan tambah. Wa ma anfaqtum min syai' wa huwa yukhlifu. Bila mu menginfakkan sesuatu melalui zakat atau sedekah, nescaya aku akan tambah yukhlifu. Aku akan ganti. Kita pusing. Bagaimana yakin kita tentang zakat? Barulah Nabi akhir sekali berkaitan dengan haji. Zakat. Langsunglah nak yakwi. Kalau di Kelantan, pegawai zakat dia, Ustaz Haji Amir Azizi, yang jadi pengacara di musabaqah antarabangsa baru ni, dia kecil Arab. Dialah pegawai zakat. Tuan-tuan boleh panggil dia di masjid ni, minta tarikh dengan dia. Biar dia terima ceramah bab zakat saja antara maghrib sampai isyak. Dia akan cerita bab berkaitan dengan zakat. Bagi kemas. Zakat perniagaan, zakat batu, zakat ni. Masa hamba kerja dulu, hamba panggil Ustaz Murtaza. Pasal dia pegawai zakat, seluruh dalam Pelda. Supaya menerangkan kepada Pelda dan juga pegawai-pegawai, sudut mana kita kena buat zakat? Rupanya dari sudut pendapatan kita sebagai seorang penjawat awam. Bila sampai limit lagu ni kena buat tebik zakat. Penokor hasil daripada sawit dia. Akhir sekali di atas van tu, sampai 3 tahun penokor boleh gaji, dia pun kita ada. Penokor pun sudah faham dah, ramai yang mengeluarkan zakat. Pasal kita kena meluahkan benda tu. Dan tu email pun Alhamdulillah. Aku dah panggil dah orang untuk menerangkan berkaitan dengan zakat. Takut saya esok mudakwah. Aku nak ayat secara terperinci, mungkin aku tak mampu. Pasal zakat bahagian ni, zakat bahagian ni. Dia ceramah, dia pakai slide mungkin dalam 20 minit je. Lepas tu ada soal jawab. Dan soal jawab inilah yang menambah keilmu kepada kita. Kita tak mesti tuan-tuan kita memiliki harta yang mana semua orang tahu belakang, dan harta kita ni, pitih mah kita, barang rumah kita sebagainya akan menjadi bara api dalam kita dalam kubur dan juga di neraka nanti. Nak ayat. Tapi kita berat setara mana? Tengok Allah Ta'ala susun. Allah Ta'ala susun kali. Pung sampai kat pitih, kita melatanya sekali. Ini supaya nak 900,000. Oh, sok mo. Kan awak agak dia cakap minta ngau sok. Tak ada pitih kan? Dah beli. Kita 50 hiyah besar dah boleh pagi dah beli makan anak bini kita. Tuan-tuan. Besok kecil gitu ya. Bukan untuk masjid. Bukan untuk email. Untuk kita. Kita kena faham. Lalu ambo ayat kan. Kita bubuh pitih dalam tabung haji ke, kita bubuh pitih dalam tabung masjid. Bukan pitih masjid tu. Bukan pitih masjid. Masjid kena khabar kata bukan pitih masjid tu. Dia mau tulis pergi dah, dia mau tulis sipeh. Pitih tu ambo nak guna nanti ambo mati nanti dalam kubur daripada masyar. Dia mau tulis sipeh pitih khabar. Waktu kawan duduk di pintu gang, kawan sipeh nyari ringgit Malaysia. Bila kawan mati, ringgit Malaysia diganti dengan pahala.
Pun pada masa diganti dengan pala. Apa pasal kau dengan orang ngajar? Matahari dekat atas pala. Kau nak beli payung saja. Tak panas pada masa kau nak beli air batu. Piti tu. Piti tu. Cuba kita simpan piti dalam tabung haji. Tabung haji bukan piti demo tu. Piti kawal. Kawal ke Mekah nanti, kawal nak piti kawal. Maka tabung haji pun hantarlah pekawal dia duduk di lobi hotel. Kita pun turun. Dia bertanya, ayah haji nak ambil berapa ayah haji? Piti, 5,000. Ambil 5,000. Mak haji nak 5,000. Ambil. Maka piti demo. Tapi simpan di Malaysia, ringgit Malaysia. Bang duduk Mekah ditukar pada rial Arab Saudi. Nampak? Bila tak ada tempat, kita bertukar. Oleh kerana piti kita dalam tabung haji diurus tasbih oleh orang yang ada inovasi, ada kreativiti, ada idea, ada ilmu, ada wawasan. Dia pun guna piti tabung haji tu, dia beli ladang sawit. Dia buat hotel, dia masuk peniaga-peniaga yang diharuskan oleh syarak. Allah sekalipun keuntungan, dia pun bagi dividen pada kita. Dia bagi dividen kita. Dan dalam masa yang sama, kita piti oleh tabung masjid juga. Masjid diurus tasbih oleh orang yang ada inovasi, ada kreativiti, ada ideal, ada wawasan, ada ilmu. Dia gunakan piti kita tu untuk infra kemudahan asas. Untuk pengurusan, biar pengurusan masjid jadi profesional. Dia urus tasbih, tanah-tanah kubur dan bagai-bagai lagi. Gapo dia lagi? Menceriakan masjid supaya jemaah mari rasa seronok. Pun bila kita mati, mereka buat mari 3,000. Kita kata tak, piti hamba 1,000 ya. 1,000 ya. 3,000 ni tukar. Hak demo 3,000 ni. 1,000 tu modal, 2,000 lagi untung. Apa? Pasal piti demo tu masjid nyempatkan untuk kemudahan orang. Biar sampai begitu tuan-tuan, biar nampak. Dan hamba bukan royak tuan-tuan, tapi diri hamba sendiri lebih lagi. Bukan royak kau. Hamba contohkan dalam kuliah hamba nak suruh orang mudah nampak. Hamba nak mari kuliah di Pitukin daripada Pasir Putih. Hamba tak bawa piti 5 sen. Baru takdir kereta hamba mati mana? Mati di Wakaf Cik. Mati di Wakaf Cik. Orang situ kenapa? Dia berkata, mana Ustaz Muta? Apa? Kereta mampu habis minyak. Dia kata tak apa Ustaz duduk sini, buat mari piti hamba tu lagi beli. Nak gitu, Ustaz tunggu sini. Tak ada piti. Tapi domong banyak domong banyak dalam tabung haji ada, dalam bank ada, rumah hamba besar. Rumah sewa ada. Patu bagi rumah tu nama. Tak habis nak pakai. Dia tak secara hak tu. Hak nak beli minyak. Kena beli minyak. Gini apa pakai piti demo dulu. Tak ada hamba pun nak beli minyak juga. Orang tu kata ke dia kata. Tak mutan cidik ke bodoh. Dia tak kata depan hamba pasal takut hamba malu. Dalam fikiran dia, bodoh Ustaz. Ngajar orang pandai. Ngajar orang pandai. Punya bodoh. Mudah bila bagi hamba nak tinggal. Mudah bila bagi hamba nak tinggal. Bagi hamba nak bawa. Kalau mu cerdik, hamba tinggal. Hamba bawa. Fadu takdir mu habis minyak ataupun apa sahaja. Ataupun mu nak minum air kedai tu. Bawa sair apa gini. Mana piti. Gitulah juga kita tuan-tuan. Kita duk bila bagi hamba kita nak tinggal. Hamba kalau mau mati tak apa dah malam ni. Bini hamba tak using dah. Rumah ada dah. Harta hamba 3 generasi makan tak apa. Piti hamba dah tak haji dalam bank. Luk rumah ada lagi hak tak buat rumah. Kebun ada situ. Tak boleh ada belakang hamba. Hamba tak using dah kalau mati. Muntah mulut bila hak barang nak tinggal. Hak nak bawa. Hamba nak bawa. Nampak? Inilah bagi aku nak bawa tuan-tuan. Itulah aku nak uji mu, aku beri muka harta. Nak tengok, menyayat betul. Sebab itu aku kapu sokmo masalah semayat dengan harta.
Aqimus solah wa atus zakat. Kalau mengira cara ni tak kecil. Lekok dari secara mana? Kita tengok para sahabat. Tengok para sahabat. Sudah seraya apa Nabi pun royak. Wahai para sahabat-sahabat, kita akan pergi sekian-sekian hari dan macam-macam. Ya Rasulullah, amos sedekah ke 100 ekor kuda perih. Amos sedekah ke 100 ekor unta untuk muak bazar. Bagai-bagai sekali. Nah, ya. Kita pun nak beli 50 rias kaki. Bau ni kapek. Ya majalah. Oh, bau ni kapek. Hak tu pun botak kawan. Secara tu tuan-tuan, Masya Allah. Ada kau kecil lagi tu, Sat? Pergi satu masjid di Pasir Mah. Dia nak putus masjid asal tu, masjid tu lama dah. Banyak tirih ke apa. Dia pun buat sebelah tu. Nilai dia kurang lebih dalam 7 juta. 7 juta. Masa pergi ceramah tu, duduk dalai lah. Lepas tu pasal kemah luar. Pasal tak muak. Semuanya maaf pun pakai kemah luar. Ada suara-suara yang kata gini. Suara-suara yang kata. Dah tahu dah tak ada fitih. Dah seduk buat-buat. Tegam. Dia kecil. Dah tak ada fitih. Tak seduk buat-buat. Nak bina rumah Allah. Siapa kita mau kita kecil. Kita bina masjid rumah Allah. Untuk timur tu. Untuk timur tu. Untuk jawatan kuasa ke atau tetap dia. Orang tolong buka ruang-ruang untuk membeli tiket syurga. Mungkin kata kita. Bukan setakat muntasibui. Mungkin kata pun. Kata sebui senyap. Allah Ta'ala tahu aku tidak mampu ya Allah. Sekurang-kurangnya aku bawa dalam geruk siapa dia nak sedekah. Masjid kami awak gani. Patut nak pergi mana piti ni? Masuk lewat terang aku tak apa. Ataupun paling tidak anak-anak kita ada 5 orang, 6 orang, 7 orang. Masjid ayah ni, kampung kita ni, nak awak gani. Mutak sisi rakyat kau. Allah 5 orang anak, gaji beribu-ribu. 50 riyal, 50 riyal. Pun 6 orang anak. Tobik berapa? Pun masuk ke lekang apa awak kita terimbil. 1001 mata kita boleh bantu dan tolong kalau kita menolong. Dan nawaitu kita lah nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memahami hakikat ini impian, kita berasa lapang dada dan kita berasa hati kita tenang. Kenapa? Kerana zakat itu sendiri ada konsep hablum minan nas. Yang kita kata hablum minallah wa hablum minan nas. Pertalianmu dengan Allah Taala semaya. Pertalianmu dengan manusia zakat. Hasil daripada zakatmu tu lah boleh pergi ngaji masjid. Hasil zakat tu lah dia boleh bagi ke mahat tapi mana-mana. Hasil zakatmu tu lah dia boleh bagi kepada asnah-asnah yang dhaif di negeri ini. Hasil daripada zakatmu tu lah dia boleh membantu ibu-ibu tunggal, ibu-ibu yang dhaif dan sebagainya. Dan hasil daripada zakatmu tu lah boleh membiayai anak-anak yatim dan bagai-bagai lagi tu ya. Mu'allah yang ada di Klaten. No ya. Aku sekali orang yang pandai gabung Islam. Orang yang pandai gabung. Dan kalau kita sendiri tidak membantu Islam, pasti kita dosa orang. Kita dosa orang. Waliyazubillah min zalik. Kau dia kata. Baik step tu. Step tu pergi minta berah. Step tu pergi minta pitih. Memanglah tujuan dia nak suruh kita masuk di dia. Dia masuk oleh dia tunjuklah contoh yang baik. Nak suruh biar kita berasuk ke. Walan tawda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia akan cari jalan ke mana-mana pun nak yang dia nak tunjuk. Dia nak usang bui mudahkan mu. Sampai ke gitu sekali. Dia buat benda molek. Aku sekali mau kata molek. Dia meletak Islam ni bawah kata apa dia molek. Penuh. Aku nak
suruh hati dia. Nak suruh biar mu kata aku boleh pada buatmu. Berapa ramai orang kecil? Berapa ramai orang kecil? Mudah ya kita pergi ke gereja tu, pergi ke kuil tu, pergi ke apa. Paling mudah. Tapi bila mari ke masjid. Nampak? Oh, tak boleh dia. Boleh tak ada. Dia jerat kita nak suruh punah kita lagi. Akhir sekali kita merasakan dia lebih baik pada kita. Dia lebih baik pada kita. Dan kita sendiri tidak membantu. Kalau nak suruh baik, kita tengok. Masjid Jacob Pandi. Bila semua orang menyumbang nak yawi, collection hari Jumaat boleh 8,000. Sekali Jumaat 8,000 tuan-tuan. Lalas sekali ke dia. Anak bokeh dia hak mati. Free. Semua masjid tanggung. Gali kubur, peralatan, mandi, siapa set masjid tanggung. Tunggu mati. Tak ada pula nak mati free. Rupanya nak kena bayar baru mati. Dan kita pun kecek, lah ni kata ada 1,000, 1,500 tak boleh mati kan. Gotu 400, goni 400, gotu macam-macam. Nah ya. Tapi dia boleh menanggung sehingga timnya muda walaupun timnya tua ke dia. Dia kata kalau pada takdir lah, kalau anak mungkin kita ni mulai ni ke mati 10 hari, hotel lagi kita tabung. Nak yang banyaknya pitih dia. Dan amba sarankan kepada dia, amba kata Amen. Kalau lagu tu lah kata, biar orang bagi fokus kepada masjid. Nunjukkan masjid ni bagus. Apa lagi Cik Amen, Pak? Dia kata, siapa dia yang asnaf yang ada di setara dalam masjid kita, dalam mungkin kita ni, kita tak boleh. Kita bagi beras, kita bagi gula, bagi minyak, bagi kita pula dapur. Setara asnaf tu ada di masjid. Dia. Masa tu Amen turut zakat kan, apa dia tahu setara. Figur tu dia ada di masjid. Dan amba sarankan kepada dia, kata gini, kata gini. Anak mungkin Amen, hak nak nikah, hak dalam setah lagi lah, hak dalam setah. Di Amen bisi 500. Betul lah, hak jatuh apa anak mungkin, hak tina apa anak mungkin, 1,000. Dia akan ingat siapa dia beranak cucu. Maknanya fungsi masjid tu, orang akan menganggap bagus masjid tu, bagus masjid tu, bagus masjid tu, bagus masjid tu. Kita nak orang sebut bagus masjid pagi. Mari mana pintu tu? Dalam poket tuan-tuan, dalam poket kita. 8,000 sekali Jumaat, bayangkan. Sedangkan masjid dia kapasiti 900 orang. Tiap-tiap bulan dia panggil penceramah yang terdekat ni dia panggil Datuk Badli Shah. Goyak yang berapa-berapa pitih hati. Bila orang ramai mari, collection korban. Panggil Ustaz Azhar Idrus. 10,000 orang jual tapuk-tapuk untuk orang nego, 15 hias tapuk. Mulai tu saya difahamkan dapat 15,800. Panggil Ustaz Ahmad Dasuki. Begitu juga. Sehingga ada seorang muslimat tu cabut gelar, pun bubuh halal karung. Dia email jual 14,000. Malam pergi kuliah bulan ni situ, Cik Imeh tunjuk 2 bentuk cicing mah. Masa Ustaz Azhar Idrus ni, seorang ibu muslimat tu bubuh cicing mah 2 bentuk. Masjid tak jual. Masa tu. Wah, panggil siapa lagi? Panggil Ustaz Izhar Arif UKM. Ngomong. Lah kali panggil Ustaz Muhtar Yaakob, boleh 900 riyal. Bawa khabar kita. Makna setara tu ya kita sudah agak dah. Ya wi, tu pun 900 tu pun orang salah bubuh nak begitu. Allahu Rabbi ya Karim. Alhamdulillah. Pani jumpa hamba. Baik. 2 baris baru ni. Pukul 9. Boleh lagi ke tuan-tuan? Tak boleh apa je dengar ni, kalau je salah nak ni. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian bagi Allah yang memiliki sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian bagi Allah yang memiliki sekalian. Ada orang apa kita?
Apa kita basah kita? Ya kita kedekut sangat. Ya kita kupik sangat, ngigo sangat. Apa? Kita tak puasa ke? Apa kita sebut bila orang mati? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kita kata? Iaitu ungkapan kata-kata yang penyerahan segala-galanya. Aku ambil. Siapa tak ada satu. Apa nak kita? Sebab itu Allah Ta'ala, dia khabar kata, menduduk di bumi aku, menuduk langit aku, menggunung anggota aku bui, menyawa dengan apa aku, dan segala-galanya milik aku kata, apa yang membuat atas sana? Kalau aku nak kena pergi sebentar je. Kalau aku nak suruh orang itu kaya, sebentar je. Kenapa dia mau kecek? Oh, dia tu kena lain molek, kena lubang molek. Allah, dulu nego dengan kawan. Kau tahu. Tapi kena lain molek Allah ni. Allah Rabbi ya Karim. Bila Allah Ta'ala kehendaki. Bila Allah Ta'ala tidak kehendaki, dulu dia tu hebat dia. Kereta hak tak pakar, dia pakar. Nak ya. Kapur ni tak ada. Tapi tak ada boleh. Allah ni ada kutip siapa dia. Kau kenal lah dia orang kampung kawan. Dia mau bawa hari duduk sini. Dia mau tengok dia kutip siapa tu. Dulu jangan tu. Minum pagi mana? Minum pagi Kota Baru. Makan tengah hari ni. Golok. Kau tahu pumpung petang. Minum mana? Biar ni. Makan malam mana? Stay gong. Ngelah-ngelah jadi gong. Nampak? Oh tengok Allah Ta'ala nak kendaki. Dulu kau tengok, kau tak suka dia boleh main masjid lah ni. Dulu kau ingat dia mati dengan kita tu. Dah nak buang, orang masjid pun dia benci. Orang ngajar sama teluh lah. Nak ayat ni. Penuh dia tu. Tapi lah ni kan ayat ni. Allah. Tengok Allah Ta'ala kendak tu. Belum best ayat tu. Ayat ni. Belah. Paruk mana tuan-tuan. Bapa semaya dah, semaya qada. Apa tuan-tuan suka ni? Dan oleh kerana jam 9 cukup dah setakat ni dulu. Oh, awak tak suka baca kitab ni tu. Oh, dia tak boleh lebih pukul 9. Sebab orang buat kaji ada. Orang umur seperti kita ni tuan-tuan, dia boleh dengar 45 minit ke sejam. Tak usah agak. Lebih pada sejam, dia akan tubik kok ening. Ngalah kali tubik kok tu. Lepas tu Tok Guru Ambo ada saing budak-budak mahak ada budak sini. Tok Guru Ambo mesti ada. Dia kata awak semua ni hantar semua ni ngaji-ngaji mahak ni, saya ngaji kolam harap ni, esok ni jadi pengkuliah ni, yang ngajar-ngajar orang balasa, surah apa. Kamu ingat lagi Tok Guru Ambo kata gitu. Ustaz Haji Hassan. Ahli soal mesyuarat fatwa ni Kelantan. InsyaAllah anak doa atas esok ni tulis sebab kamu dah gapo di masjid kau surah gapo ni. Tapi anda kena ingat. Bila anda ngajar gapo anda kena tengok dia depan anda. Kalau orang depan anda bagi kaki sahabat dia kali baik anda berhenti dia tengok. Enggak mau tengok kaki popa. Dia kata jolo dah tu orang tak cekak lenguh dah tu nak gitu. Tapi kena mulut, jangan kira. Ustaz bertidur, setengah jam ustaz mulut kaki nampak tu seko kok tidur. Tu nampak belunjuk saat ni. Mulut je kira apa kita orang jatuh mulut tu hal lah tahu. Ni bini tolaknya lah kata tolak. Bini tolak. Lalu ibu tunggal. Boleh buat muda tu. Bini kata apa dia buat muda mung aku tolak oleh kau apa. Ni lebih kurang ni katanya boleh bagus tak tapi tengok kaki tengok lalu hana tu. Padahal dia amal mari semula lah pun. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi. Terima kasih banyak muslimin muslimat semua. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Allah. Amin. Amin. InsyaAllah. اللهم صل على سيدنا